Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luqman Hakim bin Suhaimi ingin menerangkan mengenai dua perkara di dalam video ini, iaitu yang pertama mengenai pertikaian perdagangan antarabangsa dan yang kedua ialah pengurusan makroekonomi antarabangsa. Mengenai poin yang pertama iaitu pertikaian perdagangan antarabangsa, saya ingin menyentuh mengenai isu terkini dan di dalam situasi tersebut, iaitu situasi Australia initiate dispute over Chinese duties on Bali. Pada awalnya, Australia telah memulai perselisihan di Organisasi Perdagangan Dunia mengenai duti anti lambakan dan balasan yang dikenakan oleh China terhadap import barley dari Australia. Sebagai langkah awal, Australia telah meminta rundingan dengan China. Permintaan itu diedarkan kepada anggota WTO pada 21 Disember. Sekiranya perundangan gagal menyelesaikan perselisihan dalam 60 hari atau jika selama 60 hari pihak berunding bersama-sama menganggap bahawa perundingan tersebut telah gagal. Seterusnya, Australia mengatakan bahawa permintaannya untuk berunding dengan China adalah berkenaan dengan langkah-langkah yang mengenakan duti anti lambakan dan duti timbal balik ke atas barley yang diimport dari Australia, seperti yang dinyatakan di Kementerian Perdagangan, Notis Republik Rakyat China. Seterusnya, sekiranya perundingan gagal menyelesaikan perselisihan dalam 60 hari, maka langkah-langkah China nampaknya tidak konsisten dengan kewajipan China termasuk di bawah peruntukan GATT 1994, iaitu perjanjian anti-dumping dan perjanjian subsidi dan langkah-langkah kontra SCM. Menurut komunikasi dari Australia, khususnya langkah-langkah duti anti lambakan dan tindak balas terhadap barley dari Australia nampaknya tidak sesuai dengan kewajipan China di bawah antaranya ketentuan GATT 1994 berikut, iaitu perjanjian anti-dumping. Seperti mana yang kita telah pelajari di dalam ekonomi antarabangsa, objektif utama WTO adalah untuk memperkuatkan mekanisme GATT untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan seperti mana yang berlaku di antara Australia dan China. Dan yang keduanya, perselisihan perdagangan berlaku ketika satu negara anggota membuat tindakan dasar perdagangan atau mengambil tindakan yang dianggap oleh satu atau lebih sesama anggota sebagai pelanggaran perjanjian WTO atau kegagalan untuk memenuhi kewajipan. Proses penyelesaian sengketa WTO terdiri daripada 3 tahap yang luas, iaitu yang pertama perundingan, yang kedua panel pertikaian, dan yang ketiga badan rayuan dan tarif pembalasan. Poin seterusnya iaitu poin kedua, saya ingin menerangkan mengenai pelancaran dasar fiskal mengembang semasa musim COVID-19. Tidak dinafikan bahawa ekonomi Malaysia sama seperti ekonomi dunia yang lain yang mana akan berhadapan dengan cabaran pada tahun 2020 daripada risiko politik seperti pilihan raya di Amerika Syarikat kepada geopolitik, halah yang terbaru, kebarangkalian ekonomi Eropah terjerumus dalam krisis hingga terkini risiko kesihatan, iaitu kita berdepan dengan penyakit berjangkit coronavirus. Di dalam Malaysia, ekonomi Malaysia dijangkakan bertumbuh pada kadar 4.8%, lebih tinggi sedikit daripada sasaran tahun 2019 iaitu 4.7%. Namun, berdasarkan
isu semasa dan perkembangan terkini data ekonomi, sasaran ini dilihat agak sukar dicapai jika tiada sebarang dasar atau tindakan tegas diambil kerajaan untuk menguruskan ekonomi negara. Bank Negara Malaysia menurunkan kadar dasar semalaman atau OPR sebanyak 25 mata asas kepada 2.75%. Kerajaan perlu memperkenalkan satu tindakan preemptif dan preventatif dalam masa terdekat, iaitu kerajaan telah melaksanakan atau melancarkan dasar fiskal mengembang dalam bentuk pakej rancangan ekonomi. Ini bertujuan supaya untuk merangsang ekonomi kita supaya lebih mampan dan stabil. Maksudnya supaya keluaran dalam negara kasar atau KDNK berupaya tumbuh pada kadar 4.8 hingga 5%. Seperti yang kita telah pelajari di dalam mata pelajaran ekonomi antarabangsa, dasar monetary dan dasar fiskal adalah alat ekonomi makro utama di mana kerajaan dapat mempengaruhi prestasi ekonomi. Sekiranya output agregat terlalu rendah dan pengangguran terlalu tinggi, penyelesaian dasar tradisional adalah untuk pemerintah meningkatkan permintaan agregat untuk output nyata melalui dasar monetary atau fiskal yang berkembang. Ini menghasilkan peningkatan dalam KDNK sebenar negara. Sebaliknya, jika inflasi dalam keadaan menyusahkan, penyelesaian dalam situasi ini adalah untuk pemerintah mengurangkan tingkat permintaan agregat melalui dasar monetary atau fiskal kontraksi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.